wabarakatuh. Pagi. Alhamdulillah. Pagi. Anda hari ini tuan-puan bersama dengan saya Syarifuddin Sahidan dalam Funnel Evo Podcast edisi special season 2. Dan hari ini tuan-puan, yang bestnya saya tidak berseorangan. Saya sekarang ni sedang bersama dengan seorang consultant engineer yang masih lagi bekerja, tapi pada masa yang sama dia pun buat ada satu lagi kedai. Kedai apa? Itu yang kita nak korek bersama dengan beliau tuan-puan. Dan beliau kira senang cerita sekarang ni ada 2 full time. Dia bukan satu part time, satu full time. Tapi dia dua full time. Dan beliau ni yang best lagi buat bisnes pula. Satu dengan keluarga, satu lagi dengan isteri. Memang family business untuk kedua-dua full time business dia. Macam mana dia handle masa? Macam mana beliau handle emosi, mental, fizikal. Itu yang kita akan korek. Dan tak lain tak bukan tuan-puan, ini dia tuan-puan insights-nya, iaitu Tuan Fahmi. Okey, Assalamualaikum Tuan Fahmi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, terima kasih sebab datang ke podcast Funnel Evo Podcast season 2. Tuan insan yang pertama datang, tetamu. Itulah, berbesar hati sangat dapat jemputan macam ni. So alhamdulillah, terima kasih atas jemputan. Okey, alhamdulillah. So tuan di mana tadi tuan? Saya dari Ampang. Ampang. Daripada rumah straight away datang sini lah. Okey, alhamdulillah. Untuk pengetahuan anda juga, Tuan Fahmi merupakan salah seorang daripada student yang bersama dengan Funnel Evo yang dibimbing selama setahun. So alhamdulillah kita nampak beliau dapat memberi inspirasi kepada orang. That's why lah kami panggil beliau. Okey, insyaAllah. Tuan, dalam sesi ni tuan-puan, kita akan tanya soalan yang direct lah. Mungkin dia kena confess ke apa ke. Tuan ready Ready, terpaksa. Niatnya bukan apa. Niatnya adalah untuk kita kongsi inspirasi lah kepada orang kat luar Okey. sana. Kalau untuk inspirasi, insyaAllah saya akan cuba kongsikan lah apa yang saya dah pernah lalui sebelum ni. Jatuh, bangun, insyaAllah saya cuba kongsikan. Mudah-mudahan dia memberi manfaat kepada orang lain lah. InsyaAllah, alhamdulillah. Dan bagi anda yang sedang menonton siaran ni, tak kisah di mana, di YouTube ke, di Facebook ke, di IG ke tuan-puan, jika anda ada soalan atau cadangan, atau mungkin ada yang anda rasa macam nak sponsor meja ni kasi penuh dengan produk ataupun belakang ni tanpa apa-apa tuan-puan, anda boleh emailkan ke funnelevopodcast@gmail.com. Again, funnelevopodcast@gmail.com. Mungkin ada tulisnya kat sini yang anda boleh hantar anda punya soalan, cadangan ataupun nak sponsor. Okay, so jom kita terus Tuan Fahmi. Kita tak nak, orang kata tak nak lengahkan lagi lah. Tajuk kita yang utamanya adalah berbisnes sebagai suami isteri, semakin mudah ataupun susah. Tapi sebelum tu lah tuan, tuan dah cerita kat saya tadi, tapi saya suka kalau tuan boleh perkenalkan dulu macam mana tuan ni boleh terjebak dengan bisnes mulai 2012 tu tuan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Saya mula-mula, saya bukanlah orang yang minat bisnes sangat pun. Okey, tapi wife ni dia jenis orang yang tak suka duduk diam. Kan? Saya dah bagi tahu wife masa awal-awal kahwin dulu, dia kata saya tak boleh duduk rumah. Saya nak kena buat sesuatu. Tak kisahlah asalkan bukan duduk rumah, dia nak buat sesuatu. Jadi tapi masa awal-awal tu saya kata, awal-awal kahwin saya kata jadi suri rumah cukup lah. Saya kerja, saya cari nafkah semua cukup. InsyaAllah saya akan suri rumah sepenuh masa lah. Suri rumah sepenuh masa sekejap je. Sekejap je. Kahwin tahun berapa tuan? Kahwin 2000 tarikh tu kena tarikh ingat tu, ya Allah. Tarikh keramat tu. Tarikh keramat ni kena sensor sikit lah. Tak ingat, ya Allah. Kepada wife Tuan Fahmi, ni ampunkanlah. Tapi saya kahwin awal. Saya kahwin masa tu saya nak belajar ke Aberdeen, Scotland. Tahun pertama, masa tu saya dah bertunang. Tahun kedua saya kata tak boleh lah, saya kena bawa wife. Banyak nasib, dugaan yang tersesat, macam-macam lah, tak nak cerita. Jadi saya bawa dia pergi Scotland, kira belajar sambil honeymoon lah. Lepas tu lepas tahun balik ke Malaysia. Saya kata kat dia, jadi suri rumah je. Jadi suri rumah je. Saya rasa saya boleh mampu untuk tanggung lah. So balik Malaysia, dia hanya sekejap je. Dia kata saya ingat dalam tak sampai setahun, dia kata tak boleh nak duduk rumah.
Dia nak buat sesuatu juga. So masa tu duk fikir-fikir apa bisnes yang sesuai lah untuk dia. Masa tu fikir kata boleh kot kita cuba buat Dobi. Dobi kan senang, lipat baju, iron, mending kita buat tiap-tiap hari tu. So dia kata okey lah kita buka Dobi. So masa Dobi tu of course lah modal memang kita pinjam dengan mak lah. Mak masa tu kita pinjam dalam 50,000 macam tu untuk set up Dobi yang bukan lain diri, Dobi yang kita kena serve orang. So bermulalah kisah Dobi. Tapi pada waktu tu Tuan masih lagi engineer. Masih engineer. Tuan memang tak berhenti lah. Sampai sekarang tak berhenti tu. Tak berhenti lagi, tak berhenti. So waktu buat Dobi tu wife yang involved on operation. Mula-mula kita nak fokus kepada kerja consultant engineering. Memang kalau cakap pasal consultant ni memang akan OT balik lambat semua kan. Kadang-kadang kena outstation. So kita mengharapkan dia okay, you nak run the business, you boleh run. Sebab saya berpandangan cuma lipat baju gosok senang je. Senang. Kan? Rasanya senang. Hari-hari buat kot kan. So tak ada isu lah. Tapi dugaan tu datang terlalu awal. Apa dugaannya tu Tuan? So kita ingatkan bila gosok baju ni, contoh gosok baju 10 line. 10 line ni ambil masa at least dalam sejam lebih. Gosok baju? Gosok baju. Lain macam gosok. Gosok. Dia orang bukan hantar baju biasa-biasa, dia orang hantar sari. Benda yang susah-susah tu. Macam baju dia tak hantar baju yang senang gosok dia gosok kat rumah. So dia hantar baju yang jenis susah nak gosok tu. Lepas gosok pun dia masih nampak kedut tu. So tu yang ambil masa. So dugaan tu bila kita tengok penatnya Allah. Kan? Dengan baju kita sale tak banyak pun, sale dalam RM200 sehari. Tapi bagi kita orang masa tu banyak. RM200 banyak. So dapat baju masuk mesin, tapi lama-lama kita rasa macam penat. So daripada situ kita start tambah seorang. So tambah seorang sampailah satu tahap kita ada 4 orang. Waktu ni main redah je, tak ada pergi mana kelas apa semua, redah. Tak ada hentam tuan. sajalah labu. Hentam je, apa nak jadi. Tapi kita ni, saya ni suka calculate contoh okey kalau kita buka ni apa risk dia. Engineer engineer kena tahu risk. Consultant kot. Consultant kita kena calculate. Okey risk apa jadi kalau orang tak datang, apa jadi kalau orang datang. Apa jadi akan macam-macam lah. So everything kita dah calculate. So tapi alhamdulillah kita antara yang top dalam masa tu kita ada 15 Dobi. 15 Dobi. Persaingan ke ataupun tuan ada cawangan 15? Persaingan 15 Dobi. 15 Dobi dan satu taman. Dalam satu taman, bukan satu bandar, satu taman yang kecil tu ada 15. Okey. So kita buka masa tu pun yang ke-10 tak silap 10. Yang ke-10. Itu pemain redah. Kita dah tengok orang buka, berani tu buka nombor 10 dah buka. Wow. Macam mana tuan, apa strategi yang tuan gunakan untuk menang di kawasan tu? Strategi yang satu kita main banner lah. Tapi banner masa tu kita dengan income tak berapa konsisten. Persaingan terlalu banyak. Jadi kita ada limitation dari segi modal. So kita redah je, pergi pasang banner yang tak ada apa tu? Majlis. Pasang pagi ni, petang dah kena cabut. So yelah 15 Dobi mesti akan ada orang komplain. Betul. Kan? So tak apalah, tapi kita secara konsisten plan A tak jadi, kita buat plan B. Kita hantar flyers. Flyers tu saya sendiri yang hantar. Kat sana banyak flat, apartment. So kita redah semua. Ada setengah tu yang sampai kena kejagat pun pernah kena. Time zaman-zaman gila dulu buat kerja sebab kita nak maintain the business. Kan? Kalau kita tak buat, siapa lagi nak buat? Betul. Betul. Itu benda yang kadang usahawan kena nak tahulah.
awal-awal berniaga ni dia memang chief everything officer. Betul. Kan kita kena buat semua benda dulu, kan, faham, kena kedah. Ada duit baru boleh ambil orang. Tak ada duit macam mana nak ambil orang kan? Betul. Okay, so lepas tu apa jadi tuan? Apa jadi dengan bisnes tu? Okay, bisnes tu bila dah makin banyak, dah berkembang, kita ada masalah dari segi masalah manusia lah. Masalah manusia sebab apa? Dobi ni bukan bisnes yang mudah sebenarnya. Sebab apa? Kita dengar je macam lipat baju, gosok baju. Tapi dia punya labor intensif. Labor yang kita perlukan tu memang sangat memenatkan. Dia orang akan berdiri daripada contoh kita buka pukul 9 pagi sampai 9 malam. Melipat sahaja. Masya-Allah. Dan tak semua orang nak buat kerja benda tu. Tak semua boleh tahan. Tak semua orang boleh tahan. So kat sana ada 15 dobi. So orang ni akan bertukar-tukar. Kejap pergi dobi A, dobi B, dobi C. Macam tu lah. Siapa yang bayar lebih dia akan pergi lah. Siapa yang bayar lebih, siapa yang pandai ambil hati. Macam tu lah. Tapi alhamdulillah nak dapat pekerja tu memang susah. Tapi alhamdulillah last kali kita dapat lah pekerja yang mahir dan setia lah masa tu. Tapi yang sebelum-sebelum tu ada banyak kes yang kan biasa kan kita letak duit dalam seluar kan. Ada memang kalau saya jaga, saya selalu akan nampak lah duit tu dalam mesin basuh. Saya akan bagi balik kat customer. Tapi kalau yang jenis tak jujur, kat situ ambil. So benda-benda macam tu yang saya tak berapa minat lah. Susah nak ada staff yang betul-betul jujur. Ada yang ambil duit kedai. Dan macam-macam lah. Yang saya nampaknya bagus ni bila tuan, dia memang betul. Kita nak jumpa pemata, kita kena jumpa pepasir terlebih dahulu. Pepasir, betul. Jumpa pasir, orang tak jujur apa semua ni. Tapi kadang-kadang ada orang yang saya jumpa ni, dia dah kena sekali, kena tipu sekali, ada staff tak jujur, tobat nasuha ambil staff. Tak boleh. Itu apa tu? Apa nasihat tuan kepada orang macam ni? Sikit-sikit mengajuk malam ambil staff, aku buat semua lah. Kita punya driven factor masa tu, kenapa kita kena maintain the business? Sebab kita dah pinjam duit mak masa tu RM50,000. Nak tak nak aku kena bayar balik. Kalau saya nak bayar balik dengan duit konsultan kerja tu, berat. Kita ada komitmen lain lagi kan. So nak tak nak kita kena usahakan dobi tu sampai kita mampu bayar habis. Dan alhamdulillah kita habislah bayar. Dalam berapa tahun? 3 tahun. Lama tu. Lama juga tu. Kalau ikutkan bisnes patutnya bisnes yang okey dia akan cepat balik modal kan. Tapi bisnes dobi ni bukan bisnes yang menguntungkan sangat lah. Sebab dia banyak benda yang apa ni, kos-kos tersembunyi. So akhirnya tuan jual. Saya sebelum saya jual tu, saya kena fikir bisnes lain. Nak sebelum kita ada betul-betul nak tutup, kita buat transition. Mana transition tu kita ada bisnes. Masa tu kita buat flashcard. Masa tu zaman kegemilangan lah. Flashcard ni pernah kan tuan? Kenangan tu tuan. Kenangan kan. Flashcard tu bila kita scan kat handphone, keluar gambar binatang, hologram. So kira zaman tu kira wow, pelik kan. So masa tu saya jadi reseller lah. Reseller. So masa tu dapat income lebih. Dan masa tu wife dia tak minat sangat flashcard tu. Dia minat lebih kepada barang baby. Itulah bermulanya empire jual barang baby ni. Yes, permulaan kira permulaan lah dalam bisnes barangan baby tu. Okay. So kepada yang menonton atau mendengar siaran ni kan, kita kena faham juga kadang bisnes pertama kita bukan bermaksud bisnes tu akan kekal sampai bila-bila. Bisnes ni kadang apa yang kita buat tak jadi, janganlah terus down. Dia mesti ada, Allah nak tunjukkan sesuatu yang mungkin susun atur jalan kita ke arah bisnes yang lebih baik. Bagi saya bisnes ni sebenarnya is about creating cash flow je. Betul. Creating cash flow and you make profit. You tak kisah you nak buat bisnes apa. Kalau you rasa betul dah tak boleh nak sustain, you fikir plan B apa bisnes yang you boleh buat. Tapi bagi saya bukan bermaksud you nak kena kejap give up, melompat tak. Tukar lompat. Dia tak boleh macam tu. Tapi you kena
kalau betul-betul memang dah tak boleh, then baru you tukar. Tapi nak tukar, you kena ada transition dia. Sebab you nak terus tutup business A, you masih perlukan duit, komitmen nak bayar apa-apa. Betul. So you kena cari business lain yang untuk tampung sementara waktu. Saya sokong apa yang tuan cakap tu. Kadang-kadang ada usahawan ni, dia berniaga dah betul dah. Dia dah usaha sampai baik. Kita dah kata dah, dia kena tukar bisnes ni, dah tak boleh pergi dah kalau dah buat sampai baik kan. Tapi ada di antara orang ni, dia ada emotional attach. Emotional attach yang menyebabkan bisnes ni dah naik turun dengan aku tak boleh nak belah dah apa semua. Ada sentimental value lah. Sentimental value lah. Tapi kita faham lah. Macam tuan cakap, business is all about cash flow. Selagi ada margin, selagi ada cash flow, untung okey. Tapi kalau dah buat sampai baik, dah ada ilmu, dah buat dah, memang tak boleh. Then kita kena cari yang lain pula lah. Betul. Kan. Okay. So sepanjang tuan buat daripada 2015-2016 baru tuan berpindah ke bisnes barang baby sampai sekarang tahun 2022 tuan mula buat kedai. Baru ada kedai. Lepas 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Lepas 7 tahun online baru ada offline-nya. Dan daripada 2012 sampai sekarang ni tuan masih bekerja. Betul. Soalan saya tuan, macam mana tuan urus masa ni? Okay, masa to be honest, sebab dalam 7 tahun pertama ni wife yang fokus kepada bisnes dia. Okay, masa tu saya tak meletakkan sebarang harapan dekat bisnes dia. Sebab masa tu dia punya big why adalah untuk dapat income tambahan dia saja. Duit geli-geli lah. Duit geli-geli lah. Dia kata kalau hari ni aku nak beli barang yang dia nak, dia boleh dapat. Okay. Walaupun tak banyak, tapi dia dapat tu, dia puas hati lah. Dapat daripada hasil usaha dia puas hati. Dia tak, walaupun saya bagi juga dekat dia duit untuk beli barang, tapi dia lebih puas hati bila dia buat bisnes, dapat duit dan dia enjoy dengan duit bisnes dia tu, walaupun tak banyak. Itu niat asal. Okay. So pada permulaan tu, masa dia buka bisnes online tu, dia bermula dengan dropship. Memang saya tak letak apa-apa modal. Dia start dengan zero cost. Dia jadi dropship. Dan saya pun tak banyak involve pada masa tu. Saya cuma tengok-tengok macam tu je. Saya cuma komen je masa tu. Saya masa tu seronok. Konsultan cakap, apa saya teruk ni? Masa tu syok. Masa tu syok sebab saya tak involve dalam bisnes dia lagi. So saya boleh komen. Saya kata, asal kena top up barang ni? Tak jalan barang ni. Asal nak top up lagi kalau barang tak jalan? So banyak benda. Masa tu kita kerja komen je. Kan? So tapi bila saya start fokus masuk dalam bisnes dia masa PKP. Baru lagi lah 2020. Baru lagi. Maksud 2016 sampai 2019 ni memang tuan jadi konsultan je lah untuk wife. Konsultan je. Dan masa tu dia orang kata dengar je lah. Tapi bila saya dah start masuk, dia terbalik dah. Saya kena dengar cakap dia. So saya start dengan masa PKP tu. Sebab masa tu ialah konsultan pun construction tak bergerak, tak berjalan, tak ada progress kan. Saya kata tak ada apa nak buat ni. Saya kata bosan lah. So saya pun tanya dia, ada kerja tak? Ada kerja nak boleh tolong tak? Dia kata okeylah, tolong edit gambar dengan posting dekat Facebook. Permulaan kepada bekerja rapat dengan wife. Bekerja suami isteri. Okay. Dan saya kena pasti dia akan ada konflik, akan ada adalah macam orang kata friction. Dia ada kadang-kala tu dia jadi macam tak ngam lah. Dia macam mana dia bergaduh pasal bisnes ni lain berbanding gaduh pasal hal rumah tangga. Dia lain. Tapi mula-mula bergaduh pasal bisnes ni, saya tak boleh nak terima. Okey. Stop sampai situ dulu. Kita akan ke sesi yang seterusnya, macam mana tuan deal dengan wife. Macam mana handle. Saya faham sebab bila suami ni dengar pula cakap isteri, kan kita cakap dengan isteri pun isteri tak dengar, lepas tu isteri cakap dengan kita pun apa hal aku nak dengar. Macam mana tuan handle? Lagi-lagi orang yang buat bisnes sama ni, saya faham cabaran tu.
Sebab ramai juga student Fani Evo ni memang ramai yang husband and wife. Tak husband and wife, adik-beradik. Tak adik-beradik, saudara mara, sepupu, sepapat. Family lah. Family. Bila ada family ni, dia akan ada isu-isu dalaman yang kadang-kadang tak boleh pisahkan personal dengan profesional tu. You nak kena jaga hati kadang-kadang. Ya, benar. So itu yang kita akan cover dalam sesi yang seterusnya tuan-puan. So now apa kata kalau kita break terlebih dahulu dan kita pergi ke sesi yang kedua selepas ni. Saya tak nak buat ramalan sebab saya kata pergi jalan. Benda ni saya tak sengaja. Saya tak ada background otomotif, saya tak ada background buat video. Saya lebih kepada journalism, kewartawanan. Dan saya bermula dengan menulis di website. Buat ni sebab mengikut trend 2018 barulah buat video. Itu pun tak reti buat video. Kita tak ada pilihan. So kita terpaksa menolak diri kita. Kalau kita tak nak menolak diri kita, maintain seperti apa yang ada lah. Buat saja benda tu, tak kisah. Tapi so kebanyakannya lah orang akan down. Dia buat satu, kalau tak kira lagi lah yang beli equipment mahal. Lepas tu dia excited buat konten 2-3 bulan, 4 bulan, tapi result tak ada. So dia jadi stress. Bila dia lagi stress bila tengok orang dia guna handphone je, tapi dia punya view macam nak naik, dia lagi stress benda tu. Phone guna yang ada lah, tapi suggestion saja kalau nak buat tu benda tu audio kena clear. Kita start dengan tak ada apa-apa, mana ada duit macam tu. Saya start beli equipment tu lepas saya dapat first client dulu, terus beli mic pun beli yang biasa punya, yang dia memang satu mic tu sambung dekat dalam lubang dekat handphone macam tu. Kita suka-suka, kita jadi seronok sebab tiap-tiap minggu kita buat kereta lain kan, kita dapat pergi event, kita dapat pergi travel, so rasa macam seronok benda tu. Tapi at the end dia makin lama katakan ni tak boleh jadi, you need grow, kita perlukan pergi ke next step. Sampai bila aku nak macam ni? Masa tu mana ada income apa, kosong, tak ada benda tu. Nak tak nak kena belajar. So saya kena belajar macam mana nak buat proposal, macam mana nak buat rekat. Benda tu menolak saya. So saya tak ada pilihan, benda tu tolak dan kita ikut je. Saya tak nak buat ramalan sebab saya kata pergi je, jalan lah. Kalau dekat ramai orang, saya akan slow down suara saya. Saya buat video apa-apa pun saya memang seorang yang high pitch. High pitch tu maksudnya memang orang katakan kau tak boleh cakap slow-slow ke. Satu pada shooting yang depan yang tengok 20-30 orang, kita jadi macam kekok sikit lah. Lepas tu last minute tu dia belah. Macam tu je, tak ada apa pun. Once dah buat tu, dia akan jadi biasa lah. Usahawan, buat je. Welcome back to Fani Evo Podcast, season yang kedua bersama dengan Tuan Fahmi lagi. Dan kali ni tuan-puan, dan sesi yang kedua ni tuan-puan, kita nak korek lebih dalam tentang macam mana nak deal bila buat bisnes bersama dengan family. Dan macam contoh Tuan Fahmi banyak deal dengan wife. Tadi dia mula kata tu, bila buat bisnes ni, bila wife cakap, tuan rasa macam geram, tak boleh masuk tu tuan. Okey, apa yang berlaku tuan? Okey, mula-mula bila saya start involve berbisnes dengan wife untuk jual barangan bayi ni, bila kita bergaduh tentang bisnes, mula-mula memang saya tak boleh nak terima. Pasal apa? Pasal macam kena terima lah kot cakap aku ni kan, kena terima. Tapi dia terima juga pendapat dia. So pumpang pagi sampai malam, tapi tak boleh nak resolve. Okey. Ada masalah, aku nak pendapat aku, dia nak pendapat dia. Yes. Masalah tak solve. So jadi bila esok tu relax, saya cuba cool down. Pagi-pagi tu jangan start dengan negatif. Okay, itu tips saya tuan-puan. Bila pagi-pagi jangan start dengan negatif. Small tips tapi impactful tu. Okay. Jangan rosakkan pagi tu, sebab kalau dah start negatif pagi, dia akan drag sampai petang malam. So saya akan cool down, relax dulu, dan bila mood dah okey baru saya tanya balik macam mana yang semalam tu, boleh ke kita proceed dengan cadangan kita. Masa tu bila dah cool down, kita dah boleh berfikiran dengan lebih waras lah nak buat decision. So dia berlaku banyak kali lah dalam beberapa tahun. Dan bila dah banyak kali berlaku, saya dah start boleh terima lah. Macam sekarang pun kita sentiasa berdebat tentang bila kita nak buat decision. Kita akan debate. Tapi debate ni sebenarnya bagus. Debate ni sebab apa? Sebab dia tahu apa yang dia nak, saya pun tahu apa yang saya nak. Dan bila semua tahu, kita akan buat planning ataupun decision tu lebih, orang kata lebih tepat lah. So saya kata macam sekarang ni saya dah join Fani Evo kan. So bila kita buntu, and then kita boleh bertanya dengan Tuan Fadi, Tuan Pudin, dengan coach-coach yang lain. So lebih senang untuk kita buat decision lah sekarang ni.
Dia saya faham. Saya pernah dia macam mana Ini untuk siaran kali ni lah kan. Ini sebab tajuknya adalah husband and wife kan. Kadang-kadang bila kita cakap, dia bukan isu tak dengar. Dia mendengar tapi dia ada ego dia. Jadi betul. ego dia. Betul. So bila ada ego ni sometimes dia memerlukan third party. Betul. Third party. Dan third party cakap, aku dah pernah cakap dah benda ni. Aduh, betul. Betul kan? Tapi tak dinafikan. Tak dinafikan kan. Tapi rupanya kau nak dengar cakap dia mana aku. Okey tak apa, janji masalah solve, settle lah. Betul. Memang betul. Benda tu ini berlaku bila saya join Evolusi November. Tahun lepas lah. Tahun lepas. Masa sebelum masuk Evolusi tu, saya berdebat tentang ada satu masalah pasal staff lah. Sebab masa tu kan kita baru buka kedai. Lepas tu kita bukan ada isu lah, maknanya kita takut dengan persaingan kedai sebelah yang baru nak buka, yang mana lebih besar daripada kita. Lebih besar, lebih nampak gah. So kita rasa macam takut kan. So macam kita ada berdebat masa tu sebelum nak join Evolusi November tu. Tapi bila dah lepas habis Evolusi tu, dia pun cakap saya, kan saya dah cakap macam ni lah yang saya cakap tu, tapi tak nak dengar. Saya kata siapa tak nak dengar? Saya kata okey je. So benda-benda macam tu lah. Dia sometimes kita dah fikir benda tu kan, tapi bila ada third party dia lebih yakin lah. Third party memang, that's why sekarang bila saya berbisnes, sejak saya join Funny Evo ni lebih tenang lah. Lebih tenang. So objektif tercapai lah. Okay, so jumpa third party untuk diselesaikan, janji objektif capai, tak kisah, lebih tenang, insyaAllah. Alhamdulillah lebih tenang. Kalau boleh tahu tuan, kalau dekat tuan dah buka kedai, tuan dah ada staff, dan apa panggilan tuan dengan wife bila masuk ke kedai? Okay, sayang ke, darling ke, Linda? Tak boleh. Masa bukan tahun pertama lah, awal-awal yes, dia panggil saya B dalam kedai. B tapi saya tahu sebab saya manage office. Saya panggil ayah saya bos. Saya tak panggil abah. Saya kena panggil dia bos. Saya menghormati dia sebab dalam office tu dia adalah bos. Walaupun dia ayah saya. Okay, sama juga dengan situasi kedai. Cuma saya kena bagi tahu dia lah. Mungkin wife saya tak biasa lagi dengan situasi macam tu. So saya bagi tahu dia, lepas ni panggil saya bukan tuan, panggil Encik Fahmi. Ataupun dia selesa dipanggil Kak Nat. So kita buat panggilan macam tu lah di depan staff. So dia lebih nampak bagi saya nampak professional sikit lah. So bila customer datang pun tak adalah B. Macam macam tak kena lah. Ini kedai baby ni, apa baby tua ni? So macam tak kena. So mula-mula dia awkward sikit lah. Kan, kadang dia peli juga kadang. Tapi tak apalah. Tapi sekarang dah biasa, dah okey. So benda tu sangat membantu sebenarnya dalam kedai. Nampak kecil tapi panggilan ni sebenarnya ada impact. Betul. Biasa kalau tuan ingat lagi dalam kelas saya pun, memang ini antara pantang larang yang saya beritahu. Kalau nak buat bisnes husband and wife, adik-beradik, pakcik, makcik, saudara mara, the rules ni adalah jangan panggil nama panggilan manja. Betul. Di kedai, di office, jangan. Sebab dia akan menimbulkan persepsi, satu menimbulkan persepsi kepada staf bawah, yang kedua dia akan hilang rasa hormat. Betul. Dia akan hilang rasa hormat tu. Dia macam alamak kan, nak panggil Dinda, darling, memang tak kena. So ada tuan, puan, cik, encik. Itu adalah panggilan yang lebih baik lah tuan-puan. Especially yang mendengar ni, kalau anda ada bisnes dengan husband and wife, ingat pesanan ni. Dia mungkin akan rasa awkward. Memang awkward lah awal. Awkward tuan. Awkward gila kan nak panggil kan. Saya silap bila anda dah mula biasa kan, sampai ke rumah lah Encik Fahmi tu. Sekarang kalau dia nak marah, dia panggil Cik Fahmi je. Tapi tak apalah. Saya bagi saya,
sekarang ni bila itulah bila kita ada isu ke apa ke nak marah tentang isu bisnes, bagi saya tak ada isu dah. Sebab kita dah faham ini adalah bisnes. Kalau hal rumah tangga tu lain. So kita kena faham business is business, hal rumah tangga adalah hal rumah tangga, macam tu. Betul. Dia macam ni lah. Bila kita buat bisnes ni ataupun kita deal dengan sesiapa, tak kisahlah sama ada staff ataupun pasangan kita sebagainya, we have to differentiate antara personal matters dengan professional matters. Betul. Dia tak boleh nak gabung. Tak boleh. That's why kadang-kadang saya sendiri pun pernah bekerja dengan corporate. Dan kalau kita waktu saya kerja corporate dulu, memang bos aku panggil nama je. Tak salah. Tapi nak minta maaf, lagi-lagi kalau anda yang mendengar ni yang sama bangsa dengan saya ni kan. Kadang-kadang bila kita bahasakan diri kita dengan panggilan abang, akak, apa semua ni, staff ni kalau kita dapat cream of the cream, okay, tak ada masalah. Tapi kadang-kadang staff kita ni mereka tak boleh bezakan that personal dengan professional. So bila kita dah biasa panggil abang, and one day dia buat masalah, kita marah, kita tibai dia, kita beritahu tentang masalah yang dia buat, dia akan cakap, sama ni panggil abang. Dia tak boleh terima tau. Abang, akak apa semua ni. So that's why memang panggilan ni memang super penting lah. Bukan sekadar untuk ni, tapi kepada staff juga. So key point kat sini tuan, yang saya nampak bila kita berniaga, especially tuan dengan wife, satu, tolak ansur. Betul. Tolak ansur kan. Yang saya nampak tadi lah, apa yang tuan buat bagi saya dia memang super. Iaitu apa tau, jangan buat keputusan bila marah. Betul. Bila gaduh waktu tu, okay fine, kita habiskan gaduh puas-puas. Tapi buat keputusan sehari selepas, bila dah settle, dah selesai, emosi dah tenang. Sebab pepatah Melayu pun ada sebut rasanya, bukan pepatah lah, orang Melayu cakap, bila nak buat keputusan, satu, jangan buat bila tengah marah. Kedua, jangan waktu tengah lapar. Betul. So that's why kalau nak bawa shopping, wife kita ni bila kita nak bawa shopping, ini rahsia untuk suami-suami yang mendengar ni, jangan bawa pergi shopping mall waktu lapar. Kenyangkan dulu. Oh, okay. Okay, new tips hari ni. New tips luar daripada perbualan kita kan. Okay. Okay, insyaAllah. So akhirnya lah tuan, lepas 7 tahun tuan berniaga online, and then baru tuan buat offline, tuan buka kedai. Apa perasaan tuan? Ataupun tuan fikir buat je lah? Okay, saya start kenal diri saya dengan wife ni sebagai seorang eager. Personality saya eager yang dominan, yang memang teruk eager lah. So bagi orang yang tak pernah mendengar, kita ada satu personality test, dan personality test tu dia ada dove, owl, peacock dengan eagle. So eagle ni salah satu daripada karakter yang dominant. So yang degil, dia nak apa yang dia nak. So tu tuan ke isteri tuan? Ke dua-dua? Dua-dua. Selamat Hari Raya. Itu saya pernah jumpa siapa ni, apa ni, Tuan Fadi punya adik, apa nama? Tuan Haris. Lepas program apa tu? Program Evolusi ke? Bukan Evolusi, Amazing Founder itu. Lepas buat personality test, saya tanya wife saya, apa personality test dia? Dia kata dominant eagle. Yang kedua apa dia? Dan yang kedua adalah dove. Okey. Lepas tu dia tanya saya punya apa? Eagle dengan owl. Okey lah tu, bagus lah tu. Jumpa Tuan Haris. Tuan Haris kata, oi, macam mana ni? Dahsyat. Tapi sebenarnya dia sebenarnya personality test ni kita boleh kontrol sebenarnya kan. Betul. So bila saya nak buat keputusan nak buka kedai ni, saya jenis memang saya nak apa yang saya nak, saya akan cuba dapatkan. Dan wife saya ni dia Menteri Kewangan. Bila dia Menteri Kewangan, dia pun nak apa yang dia nak. Maksudnya dia nak pastikan bila saya buka kedai ni tak rugi. Semua orang nak macam tu, betul tak? Betul. Tapi kita ni nak kena meyakinkan dia ni penat. Penat. So maknanya kena bawa present data A, data B, macam-macam data sampailah dia betul-betul yakin untuk buka kedai. Sebab dia biasa buat online kan. Dia dah
sebab PKP memang buat duit. Masa tu memang sale kita melonjak, daripada biasa-biasa melonjak banyak sangat masa PKP. Masa tu pun saya dah start involve, saya run marketing apa semua, dan masa tu kita nampak yang apa akan jadi lepas habis PKP. So kalau macam barangan bayi ni, of course nanti akan banyak kedai buka. So persaingan tu akan jadi lebih terbuka. Jadi saya kata, why not kita buka kedai supaya kita boleh ambil kita boleh ambil pasaran online dan juga pasaran offline. So saya bagi tahu dia, berkemungkinan juga online akan turun dan kedai akan naik. Dan itu yang berlaku pada saya. Online memang saya drop, tapi kedai saya naik dengan mendadak. Alhamdulillah, kedai tu saya ambil mula-mula satu lot. Satu lot tu pun saya buka bawah saja 3 bulan pertama. Lepas tu saya upgrade tingkat 1. Lepas tu tak cukup lagi, saya upgrade lagi tingkat 2 sebab nak jadikan store. Lepas tu bulan 8 tahun lepas kita ambil lagi satu lot. Ambil sebelum datang ke Funny Evo. Sebelum Funny Evo, sebab bulan 8 kan. So bulan 8 kita buka satu lot. Bulan 11 Funny Evo, evolusi saya join. Sebab masa tu saya join tu bukan sebab saya nak pergi, sebab wife dia ada jemputan. Saya tak tahu siapa yang jemput dia. Masa tu dapat tiket mana lah, saya tak tahu. So dia jemput saya datang sekali, nak tak pergi program ni. Okey lah, jom pergi. So saya pergi. Tapi masa tu saya pergi, saya tak tahu program apa pun. Tapi dalam percaya wife ikut je. Ikut je lah, nak kena scam lah. Tapi itulah, dalam kepala saya memang saya tak tahu program apa. Tapi pada waktu tu memang saya ada masalah. Bukan masalah lah, dia macam bila bulan 11 tu ada kedai baru nak buka. So kita tak pernah ada pengalaman kedai fizikal. Jadi kita tak tahu macam mana nak handle persaingan kedai fizikal ni, offline. Jadi masalah tu terjadi dekat staff saya. Staff saya jadi macam tak confident dengan saya. Dia jadi kurang yakin. Dia, semua macam down, emosi down. Sebelum ni elok je. Elok je sebab kita orang make kita sale yang bagus. Semua orang happy. Semua orang, saya selalu buat meeting dengan staff, apa hala tuju kita dalam 5 years, 10 years. So dia orang nampak. So dia orang happy. So dia orang try to achieve the dream. So lepas bila dapat tahu kedai baru nak buka, terus down emosi dia orang. So bila pergi evolusi tu, bila dengar mula-mula, macam kenalah dengan apa masalah aku ada sekarang ni. So hari pertama ni macam okey, tenang. So balik saya bagi tahu staff, kita buat pembetulan sikit. Betulkan hakikat rezeki apa semua tu kan. Fahamkan konsep hakikat rezeki tu. So itulah, habis je evolusi tu, saya buat decision, I think I need the mentor. So I decide to join mastermind lah masa tu. Okay. So bermulalah ada third party masuk yang untuk lebih menyelesaikan masalah. Betul. Decision making, dan tambah pula dengan masalah baru bila ada persaingan tu. Okay. So apa yang berlaku selepas tu tuan? Apa strategi yang dibuat lepas tuan masuk? Okay, apa strategi tuan yang guna pakai untuk bersaing ni? Okay, saya masa join evolusi tu, lepas je habis program, wife saya tarik saya pergi ke belakang. Wife yang tarik dulu? Tarik. Jomlah kita tanya package ni kan. Apa yang dia orang boleh bantu kita. Mana tahu kena ke. Saya kata, pergilah dulu, saya nak solat. Lepas tu dia kata, alah kejap je. Saya kata, okeylah. Jom saya dengar. Masa tu Puan Hajar dengan ada lagi seorang saya tak ingat. Puan Hajar memang stay lah daripada awal sampai habis. Okay. So dia orang tanya kat saya tentang
tuan bisnes apa? Bisnes, saya cakap bisnes baby. Online ke fizikal? Saya cakap online dengan fizikal baru buka. Database dah buat? Puan Hajar tanya. Saya kata tak buat lagi lah. Saya tahu database tu, tapi saya tak pernah buat. Selama tuan tadi tengok daripada bulan berapa, 2015 sampai ke 2022, tak pernah buat database. Berapa ribu dah customer tuan tu. Bayangkanlah kalau 50 sehari, darab berapa tahun? Ratus ribu dah. Betul. Macam sekarang pun saya dah start buat database, saya nampak sehari dalam 100 yang customer baru. 100 orang yang baru. So saya kata ya Allah ruginya, tapi tak apalah. Allah dah susunkan jalan dan sekarang ni kita dah berguru, so kita tahu yang database tu sangat penting. Dan bila Puan Hajar, yalah, dia terkejut kenapa tak buat database. Saya kata kenapa nak terkejut sangat? Kenapa nak terkejut sangat? So balik tu saya tertanya-tanya lah, apa yang teruk sangat aku ni? So itulah detik bermulanya saya decide untuk join mastermind lah. So strategi yang pertama yang digunakan adalah kumpul database dulu. Yes, database. Betul. Database kadang-kadang ada orang diingat bila postage kan ada kertas tu. Kertas apa nama ni ya? Tracking punya kertas tu lah. Okay. Kan. Tapi itu sebenarnya bukan database. Database ni adalah tempat yang kita boleh simpan dan kita boleh perah untuk tujuan email, betul, SMS ataupun WhatsApp. Betul. Tapi kalau lah kita ada nama, email, nombor telefon, alamat tapi tak guna untuk apa-apa, itu bukan sekadar database, itu record, betul. Record, so tak digunakan. Sekadar data saja, tapi you tak guna. Betul. Data tak guna ni bagai pohon tanpa buah lah. Ya ke? Pohon betul, tanpa buah. Betul lah. Tak dapat hasil lah. Tak dapat hasil. So kita kena belai pokok, betul, tu, baru dapat buah tu boleh dipetik berulang kali. Betul. Okay. So alhamdulillah, tuan dah buat offline, lepas tu sekarang tuan dah dengan wife pun dah ada third party yang boleh tolong kan. Tapi sekarang ni tuan masih lagi bekerja. Tuan masih lagi bekerja tuan. Dan saya kira pasti orang yang mendengar ataupun menonton siaran ni pun ada je yang buat part time dan masih lagi bekerja kan. Apa kata-kata semangat tuan ataupun yang menyebabkan tuan masih lagi meneruskan apa yang tuan buat sekarang dalam keadaan dua-dua full time tuan? Okay, saya pernah mengalami situasi saya mula-mula buka bisnes. Masa tu level startup kan. Level startup ni kita buat macam-macam. Kita lah chief officer, kita lah financial officer yang bungkus, semua kita kan. So masa tu is masa yang you perlu guna untuk you belajar dan mahirkan semua kemahiran tu. So tak dinafikan waktu tu memang penat sikit. Okay, sebab kalau bisnes macam saya, bisnes tak ada orang yang macam bisnes baby, kita tak ada orang yang pump duit masuk dalam company tu. Nah, ada 1 juta, pergi cari manager, pergi cari ni. So everything you dah boleh set up. But saya punya bisnes, kita start daripada zero. Okay, daripada zero. So memang kita kena buat semua dan kita tak nafikan kita kena letak effort 200% kalau kita nak maju ke hadapan. Memang dia akan penat sikit. Okay, tapi jangan risau sebab bila kita konsisten, fokus, dia akan memberikan hasil sama ada cepat atau lambat. Just stay fokus. Dan kalau you bekerja, maknanya macam saya kan, saya masih bekerja dengan ayah saya. Jadi macam mana saya uruskan masa tu? Macam saya bahagian marketing. So balik je kerja, saya akan sambung kerja buat bahagian marketing. Tapi itu peringkat awal je. Sekarang ni bila kita dah grow, kita dah ada duit lebih, kita dah boleh hire orang marketing, kita boleh hire orang database. So masa tu kita tinggal nak manage saja. So bagi saya masa tu dia dah jadi kurang penat. Kalau you pandai manage lah. So you nak pandai manage ni,
sama ada you memang dah ada skill nak manage orang. Kalau you tak ada skill nak manage orang, you kena pergi belajar lah. Sebab nak manage orang ni benda yang paling susah lah bagi saya. Tapi kalau you ada ilmu tu, bagi saya tak ada isu. Betul. Leadership lah, dia antara core kriteria seorang usahawan. Ini dia memang kena ada leadership. Betul. Kan. Tuan cakap ni kan tuan, saya teringat ada satu video juga yang saya tonton. Dia kata macam ni tau. Bila kita buat bisnes ni, pada awal-awal kita adalah generalist. Maksudnya kita buat semua benda. Betul. Kan bila kita nak grow sikit, kita kena cari lagi seorang generalist. Lagi seorang yang boleh buat semua benda. So tuan, sebagai contoh dalam kes tuan dan isteri tuan, dua-dua boleh buat semua benda. Tapi bila masa yang kita nak grow ni, kita dah mula kena ambil specialist. Ambil specialist. Maksudnya orang sale, buat sale je. Orang marketing, buat marketing je. So bila kita mula nak grow, kita ambil specialist. Betul. Itu dia punya point. Tapi in order untuk kita lepas daripada apa yang kita perlu buat, kita perlukan a group of specialist. Saya silap, kita punya jawatan pun kena ada specialist. Kalau kita perlu letak jawatan sekalipun in order untuk business to grow. So kita jangan takut bila kita buat business, kita memang kena pegang semua benda. Tak. Kita pun akan ada limit kita. So kita kena lepaskan pula kepada orang yang seterusnya. Tapi benda tu tak boleh terjadi kalau kita masih lagi enterprise dan kita masih lagi berminda buat duit tepi. Kau geli-geli macam tu. Engkau geli, tak boleh. Betul. So bila once buat business, kita macam tuan beritahu, tuan bagi tahu staff ke mana kita 5 tahun, 10 tahun, hala tuju. Itu memang perlu dibuat. Memang kalau tuan buat tu memang dah orang kata ke arah yang betul lah. Tapi ramai lagi usahawan kat luar sana yang tak buat tu. Saya buat tiap-tiap minggu tuan. Tiap minggu. Saya kena betulkan mindset dia orang setiap minggu. Betul. Sebab kadang-kadang dia bila dia down, dia terus dah lupa dah hala tuju tu. Betul. Sebab kadang-kadang bila staff ni kadang dia hanya bercerita tentang gaji di hujung bulan. Ataupun dia punya stres apa yang berlaku. So in order untuk kita maintain dia, kita kena nampakkan dia ke masa depan. Tapi kalau macam biasa mindset staff, memang dia akan fikir cukup bulan, that's it. Dapat gaji. Tapi saya tukar konsep tu. Saya kata I sediakan you platform yang mana you boleh grow kalau you buat bersungguh-sungguh. You buat bersungguh-sungguh, maknanya saya kena bagi dia orang nampak kat mana kita dalam 5 tahun nanti. So saya bagi tahu dia kita akan ada division A, division B, macam-macam lah, macam-macam company yang kita boleh buka, macam-macam position yang kita boleh offer. So you, kalau level you sekarang kat bawah ni, so kalau you buat betul-betul, you akan boleh upgrade level you. Bukan setakat level, you boleh upgrade gaji you sekali. You boleh dapat apa yang you nak kalau you buat bersungguh-sungguh. So itu yang saya tanamkan setiap minggu. Dan Alhamdulillah memang saya nampak hasil dia. Dan bila saya nampak dia orang down je, saya tak tunggu habis seminggu, saya terus buat meeting dan kita fine tune balik. Okay. Ini point yang penting bagi anda yang mendengar ataupun nonton siaran ni. Ini terpanggil sebagai roadmap lah. Roadmap. Kemana kita nak pergi. As a business owner, kita kena tahu kita punya misi, visi, shared value kita dan kemana kita nak pergi. Dan inilah yang akan memegang erat hati-hati orang yang bekerja di bawah kita. Betul. Kalau kita hanya nak tanamkan pasal duit ni dia motivasi kering. So betul. Orang yang hanya berfikir duit, dia takkan puas. Dah diberi segunung emas, dia nak gunung emas yang kedua, ketiga. So dia kena nampakkan the cost ataupun the purpose kenapa dia buat apa yang dia buat. Dan itu berbalik kepada kita. Balik sebagai seorang pendiri bisnes, leadership kita untuk menampakkan benda tu. Okey, cantik tuan apa yang tuan share ni tuan. Alhamdulillah. Yang lain yang mendengar dan juga yang menonton belajar sesuatu tak? Dan saya ada soalan yang keramat lepas ni. Tapi sebelum tu tuan-tuan, apa kata kita break terlebih dahulu dan kita jumpa lagi selepas ni. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Saya Muhammad Yaakob Isra bin Muhammad Yusof daripada Murtada Dakwah Center. 3 jenama besar ni kalau disebutkan pasti tuan tahu. Nokia, Kodak dan juga Tesco. Tuan-tuan pasti pernah menjadi pelanggan dan saya pun pernah jadi pelanggan. Apa yang berlaku pada mereka? Ketiga-tiga syarikat ini mengalami kerugian lebih daripada 90% daripada jualan biasa mereka dan salah satunya telah pun bankrupt. Kenapa? Hanya satu sebab, kerana mereka tidak mahu berubah dengan keadaan semasa. Tuan-tuan, 2022 adalah fasa kebangkitan daripada 2 tahun
kita struggle daripada COVID-19. Maka sebab tu Islam ajarkan kepada kita agar kita menghormati bidang ataupun ikhtisas daripada orang-orang tertentu. Sebab kalau kita tak mampu belajar, maka belajar untuk hantar orang yang boleh belajar. Macam saya di Murtada Dakwah Center, saya tahu dengan komitmen saya sekarang sibuk, maka saya hantar tim marketing untuk terlibat sama dalam pembelajaran dalam dunia digital marketing. Agar saya tidak mahu konsep dakwah dan kebajikan yang dibawa oleh Madat ketinggalan zaman. Saya cadanglah pada tuan-tuan untuk hantarlah tim sepatutnya ke Professional Certification Digital Marketing ataupun PCDM di bawah Funnel Evo, sebab benda ni diiktiraf pula certified by UTM Space, which is kalau UTM Space endorse, maksudnya insya-Allah dari segi peluang pekerjaan, dari segi firmnya pembelajaran itu diiktiraf oleh orang-orang dan pakar-pakar, bukan sifu yang disclaimer. Dan yang bestnya, pembelajaran 100% online dan kos ni hanya short course 3 bulan ya tuan-tuan. Pada saya benda yang keutamaan adalah peluang pekerjaan disediakan pada siapa yang berkelayakan. Sebab kita tahu Funnel Evo mempunyai puluhan ribu alumni daripada peniaga-peniaga, maka di situlah lubuk yang kita boleh dapatkan dengan kemahiran kita yang ada. Jom kita bersama-sama belajar dalam PCDM bersama dengan UTM Space. Mudah-mudahan sama-sama dapat kita tingkatkan ilmu dalam bidang digital marketing. Kita sama-sama berubah agar keadaan tidak mengubah kita. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat datang kembali ke sesi terakhir Funnel Evo Podcast Season 2. Dan kini kita masih lagi bersama dengan Tuan Fahmi yang bercerita tentang bagaimana kita nak handle bisnes, lagi bersama dengan family. Dan kalau kes Tuan Fahmi, bersama dengan isteri. Kan. Okey, Tuan Fahmi, jauh dah kita berbicara ni. So bagi anda yang mendengar, dah panjang dah, saya rasa lebih daripada setengah jam, nak kat sejam juga ni kita bersama. So again, kalau anda ada soalan, cadangan ataupun anda nak bersama sekali dekat dalam kita punya podcast ni, anda boleh email ke funnelevopodcast@gmail.com. Alright, okay. Tuan Mami, saya kena pasti ramai orang dekat luar sana tu kadang-kadang mereka sama ada terpaksa ataupun memang memilih untuk berniaga, berbisnes bersama dengan suami, isteri ataupun keluarga. Kalau contoh saya sendiri, saya ada, senang cerita, wife saya pun berniaga juga. Dia pun sama macam tuan, dia bekerja dan juga dia berniaga. Dan saya pernah berbisnes dengan dia, jual hotdog. Jual hotdog, kami malam tu dah bersungguh dah. Sehari sebelum pergi jual apa semua, pergi beli barang. Waktu malam tu buat, esok pagi tu bergerak apa semua tu kan. Penuh waktu tu bawa Alza. Penuh lah belakang tu dengan hotdog yang dah dibuat tu. Permulaannya cantik, tapi tengah-tengah tu tak cantik sikit. Sebab kena halau. Kena halau daripada tempat tu. Waktu tu kita pergilah dekat satu seminar ni. Kita dah tahu dah, memang orang pergi seminar mesti lapar ni. Betul. Kan? Itu bila pergi sampai seminar tu, kata tak boleh berniaga kat sini, keluar. Kena keluar. Bila keluar, dah sudah. Trafik tak lalu. Trafik tak lalu. Kita husband and wife pun dah mula macam panas lah. Kan, banyak hotdog aku ni. Macam mana ni apa semua kan. Siapa nak habiskan ni? Siapa nak habiskan apa semua. Dan saya sama macam tuan. Dua-dua dominant. Dominant eagle. Dominant eagle. Astaghfirullahalazim. Aku dah macam ni. Ini apa semua ni lah. Sudah. Tengah-tengah hari tu apa semua gaduh. Tapi tengah hari tu okey tak apa. Kita pergilah dekat satu lagi kok ada, dia nak panggil convention pun tak, bukan convention, dia ada yang banyak kemah apa semua tu. Macam Jom Heboh, tapi bukan Jom Heboh buat. Adalah satu syarikat. Ada bazar lah. Macam bazar. Macam bazar tapi dia untuk buku. Okey. Pergi situ, tunggu kat sini. So kita pun punya semangat nak habisnya pasal kita pegang lah bakul tu, ada roti-roti, ada air kotak semua, pegang kat pintu. Wife duduk dalam kereta, sedap lah. Sebab dia tak nak buat benda tu. Tapi demi nak habiskan kan. Okey tak apa, kita habiskan lah. Along the way tu saya faham macam kita menghormati karakter dia. Dan dia pun akan menghormati karakter kita. Dan dua-dua ni akan ada persepsi masing-masing berkenaan dengan bisnes. Mulai hari tu memang kami decide, okay, hang buat bisnes hang, aku buat bisnes aku. Tak boleh. Okay. Kan kalau nak join pun betul, as a consultant bila minta nasihat, okay fine.
Tapi ramai kat luar sana, macam saya beritahu, mereka memang have to atau want to untuk bekerja dengan pasangan ataupun family ni kan. So apa saranan tuan kepada mereka-mereka ni? What is do and don'ts untuk berniaga dengan sebenarnya wife? Tak semua boleh lepas tuan. Tuan boleh tuan. Itu yang kagum tu. Macam mana tuan? Itulah. Sebelum saya kenal, saya buat personality test tu, memang kita bergaduh pasal bisnes ni sampai satu tahap yang macam mana nak kata macam kadang-kadang kita rasa baik aku tutup je lah bisnes ni. Buat apa aku nak bersusah payah nak ketengahkan idea, tak nak terima, nak gaduh. Susah-susah je. Baik aku kerja makan gaji, paling tinggi pun bos marah aku je. Kan? Ini hari-hari nak kena gaduh pasal bisnes. Okey, tapi bila kita dah buat personality test, kita dah tahu saya ni eager tegar, wife saya pun eager tegar. So dia jadi macam bila dah kenal, kita tahu macam mana nak handle. Sebab eager ni dia tak boleh nak duduk sekali. Kan? Betul. Dua-dua nak jadi bos. Betul. So bila nak decision, dia nak decision dia. Saya nak decision saya. So macam mana kita handle sekarang ni? That's why bila bos dengan bos tak boleh, kita perlukan penasihat. So dia jadi mudah. So bila dapat penasihat kata kita buat macam ni, tak apalah kalau dia kata betul lah tu, saya dah buat, saya dah katakan macam ni, tak apalah. So kalau dah betul, kita proceed macam tu. So itu yang case yang kalau yang dominant eagle dengan eagle. Tapi kalau macam yang personality yang lain, bagi saya tak kisah walau apa pun personality you dalam bisnes, you nak gaduh tentang bisnes, tak ada masalah. Okay? Bukan saya nak menggalakkan you bergaduh, tapi it's a good bila dia bagus bergaduh ni sebab dia menampakkan you faham tentang apa yang you nak bawa. Faham? That's why dia bergaduh. Okay? So kita nak, macam mana kita nak kurangkan masalah tu? Of course dalam bisnes wajib you ada tolak ansur. Okay, you tolak ansur maksudnya tak apa. Contoh kalau dia rasa, contoh you tak ada third party punya advice, tak apa, kita proceed dengan plan you dulu. Kalau tak jadi, tak apa, kita proceed with plan B, plan C. Jangan menyalahkan. Betul. Jangan menyalahkan. So you kena always tak apa. Sebab kalau you tak boleh nak buat decision sebab nak ni, so business you tak boleh nak bergerak. Itu lagi problem. Betul. So you nak mana? Nak business you tak move ke ataupun you nak gaduh ni. So saranan saya, you bertolak ansur. Okay, kalau you tengah marah tu, you tunggu reda. Macam Tuan Budin kata tadi, jangan nak buat decision masa time marah ataupun time lapar. So kalau masa tu tengah marah, relax dulu, cool down 3-4 jam. Masa tu lepas tu offer sikit nak pergi makan mana, yang best. Time tu kita pancing dia balik. Time tu kita akan dapat decision yang okay. Macam tu. Okay, alhamdulillah. Belajar sesuatu tuan-puan. Dan saya just nak tambah tuan. Tuan alhamdulillah sebab dia partner. Ada orang dia macam aku bos, macam contohlah. Tuan anak, bos ayah. Kan itu ada kes lain pula. Dia ada kes ni kan. Tapi saya nak ringkaskan sebab nanti lagi panjang kita punya podcast kan. So nak ringkaskan, ada 3 poin penting lah bagi saya bila mana is either partner ataupun family di-involve. Tak kisahlah sebagai partner ataupun sebagai staff. Yang pertama adalah panggilan memang kena separate. Betul. Panggilan di rumah dengan panggilan di office kena separate. Kalau di rumah memang adinda dan kekanda, di office janganlah begitu. Simpan-simpan lah kan. Orang pun geli mendengarnya. Itu yang pertama. Yang keduanya, nak tak nak kita perlu wujudkan apa orang kata formality. Apa maksud formality? Maksudnya bila kita ambil orang tu, satu dia kena ada offer letter.
Kena ada offer letter. Ni lagi-lagi kalau kita ambil staff kan. Dan kita ambil, make sure jangan ambil dalam keadaan terdesak. Pakcik call, kau ambil lah anak pakcik. Anak pakcik ni tak ada kerja sekarang. Sudah. Kita terpaksa ambil. Jangan ambil macam tu. Ambil memang betul-betul dia layak. Dan bila dia layak, make sure ada offer letter dan ada job description. Maksudnya ada tahu apa tugasan nak buat. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, lagi-lagi kalau tuan partner ni, husband and wife, abang kakak dan sebagainya, make sure ada pembahagian job, pembahagian tugas. Betul. Kau urus marketing, aku urus operation. Kau urus account, aku urus operasi. Jangan dua-dua buat benda yang sama. Betul. Bila dua-dua buat benda sama, lepas tu dua-dua bos, itu lagi panas lah. Itu lagi masalah tu. So bila ada pecahan tugasan ni, aku percaya kepada kau punya keputusan, kau kena percaya kepada aku punya keputusan. Sebab tugasan kita dah berbeza dah. Betul. Kan? So dia harap dengan kesimpulan ni yang mendengar sesi panjang kita pun dapat belajar sesuatu lah tuan. InsyaAllah. InsyaAllah. Okay. So sebelum kita tamat tuan, boleh tuan beritahu kalau orang nak mungkin ada yang menonton siaran ni memang nak membeli barang-barang baby. Ataupun nak tahu kedai tuan kat mana, nak jumpa tuan sendiri. Dah dengar suara ni, siapa dia ni nak jumpa tuan. Di mana tuan berada dan macam mana nak approach tuan? Okay, saya ada kedai barangan. Bisnes kami menjalankan perniagaan barangan keperluan ibu dan bayi. Kedai kami terletak di Bandar Seri Putra Kajang. Okay, kedai itu ada 2 lot, ada macam-macam yang tuan puan boleh cari. Kalau nak cari stroller, kalau nak cari baby food. Baby food kita memang banyak. Antara yang terbanyak di Selangor dan Kuala Lumpur. So tuannya specialty adalah dekat baby food So kita antara yang terbanyak lah. So nak cari apa saja brand memang ada kat situ. Dan insyaAllah kalau mami tak tahu, staff kita akan bantu guide apa nak kena beli kan. So kalau nak datang ke kedai lah. Tapi kalau yang jauh boleh je beli secara online di Baby Mama Shop. Itu untuk keperluan ibu. Dan kalau untuk keperluan bayi, lebih-lebih kepada baby food, boleh pergi ke babyfood.babymamahq. Itu saja. Okay, so mungkin ada juga tulisannya di skrin sekarang ni tuan-puan. Anda boleh klik pergi ke situ tuan-puan. InsyaAllah produk yang terbaik and super. Dan insyaAllah kalau anda hadir ke event-event Funivo pun, mungkin anda berkesempatan juga berjumpa dengan Tuan Fahmi. Dan banyak benda yang mungkin ada yang macam, apa pula personality test, apa pula hakikat rezeki yang anda mendengar sepanjang pada podcast ni tuan-puan. Anda boleh sahaja layari funivo.com ataupun anda boleh berhubungi tim kami yang mungkin nombornya tertera di sini tuan-puan, untuk anda bertanya apa benda yang dia cakap tu, ataupun apa program ataupun apa bantuan yang kami boleh bantu anda, insyaAllah. So itu sahaja untuk podcast Funivo Podcast Season 2 edisi special, dan kita akan bersama seterusnya lagi di episod yang akan datang. Make sure stay tune. Okay, itu sahaja tuan-puan. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi.